Maka cara mereka tahu ada bala lagi, mereka kenapa tahu? Bukan makin duduk dalam rumah, tutup tingkap, selubung. Makin mereka keluar. Kenapa? Bala ada, rahmat lebih banyak lagi. Betul tak? Rahmat Allah Ta'ala mendahului akan murka Allah Ta'ala. Maka mereka keluar, kunjung silaturahmi, kunjung saudara mara. Cara mereka. Orang-orang arif billah punya cara-cara, ya. Punya cara. Kalau apa dia nak begitu, ya. Apa dia nak, semua itu. Seperti kita bilanglah, cara mereka tu macam-macam pelik. Dia tak ada nak direct sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu cara mereka, kalau ada orang kacau dia ke apa semua, dia tak tahu nak bikin apa sangat, dia fatihahkan bapa orang ni banyak-banyak. Especially kalau dah meninggal dunia. Kalau dia boleh pergi kubur, dia pergi kuburnya, dia fatihahkan, dia bacakan Yasin, kalau kadang dia boleh khatamkan Quran. Bapa orang yang musuh dia tu. Kenapa? Aku harap Rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ni kita berjumpa dalam majlis membaca kitab Idah kita. Semoga Allah Taala merahmati kita, ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita. Semoga kita diredai oleh Allah Taala senantiasa, dipelihara oleh Allah Taala pada sakit-baki usia kita dalam ketaatan kepada Allah Taala. Kita dilindungi daripada segala mara, dia dilindungi daripada segala fitnah dan ujian. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala pimpin kita dalam ketaatan kepadanya, supaya Taala hindarkan dari kita, jauhkan dari kita, selisihkan kita daripada perkara-perkara yang dimurkai olehnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila sampai ajal maut kita dikaruniakan Allah Taala dapat mati dalam husnul khatimah. Pada petang ini kita nak mulakan sesi kita dengan baca Hizb Al-Bahar. Hizb Al-Bahar oleh Imam Abu Hasan Syadzali. Dia ada banyak cara bacanya, ya. Kalau orang-orang pengamal tariqah Syadzaliyah lain caranya, tapi apa yang kami bawa ini sebagaimana yang dibaca ditunjuk oleh para habaib kita ikut alur Ba'alawi. Bendanya sama, cuma ada yang baca 2, ada yang baca 3, ada yang baca 1. Kita ikut apa yang dari alur guru kita lah. Kita ikut apa yang daripada alur guru kita. Jadi kita baca Hizb Al-Bahar. Jadi saya seorang yang baca kuat, ya tuan-tuan sekalian, ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allahu ya Aliyu ya Azim ya Halimu ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar rabbu rabbi. Allah Ta'ala, Hizb Bahar ni pendinding besar, ya. Pendinding besar, pencapai hajat, pendinding dan pembuka bagi segala rintangan. Segala rintangan yang kita hadapi, kita baca Hizb Bahar, insya-Allah. Bacanya bila? Lepas asar. Setiap hari lepas asar, ya. Setiap hari lepas asar. Kalau tak dapat baca setiap hari, jangan tak baca walau sekali dalam seminggu. Kena baca ini semua tuan-tuan sekalian, khususnya pada zaman-zaman akhir. Banyak ujian, banyak fitnah. Tak ada orang kacau aku, tak ada musuh, aku tak ada musuh. Syaitan tu musuh besar kita. Dia tak ada orang, semua baik dengan kita. Anak kita nanti dia kacau. Anak kita jadi musuh kita nanti. Anak kita buat kita marah. Anak kita buat kita kecewa nanti. Allah. Anak kita pun baik, kita ada didik okey semua. Nanti mertua kita pula buat hal dengan kita. Tak nak bertegur siapa dengan kita. Mertua kita pun baik, semua baik. Majikan kita pula kacau kita. Majikan pun baik, staf kita pula kacau kita. Staf kita baik, semuanya baik. Diri kita pulanya, nafsu kita kacau kita. Minta pendinding daripada Allah Ta'ala. Syaitan tak akan lepas dari kita, ya. Syaitan tak akan lepas. Tadi kita baca sepotong hadis, ya. Iblis ada salah seorang pegawai dia ditugaskan untuk orang ahli ibadat. 20 tahun kau ikut dia. Ikut dia, dikasih tugasan. Ni hari belum jaya, tak apa. You got 20 years to complete your job. Iaitu apa? Hanya untuk menunggu dia kacau orang ni sampai orang alim ni menceritakan amalan dia kepada orang. Jadilah. Saya ni dah berapa tahun Tok Syekh buat ni dia amalan bangun malam. Barulah lebih kurang dalam 19 tahun setengah. Amboi. Dah amalkan Senin Khamis berapa lama puasa Senin Khamis? Baru lebih kurang 18 tahun suku. Allah. Sebab gitu. Belum riak tau. Riak habis tak ada pahala. Ini yang ada orang boleh cakap dengan orang tapi dia tak ada riak. Sebagai apa? Contoh.
ajar, biar orang ikut. Itu pun amalan sir dengan amalan yang dizahirkan. Amalan sir itu 70 kali ganda pahalanya. Jadi kalau syaitan tak boleh buat kita berhenti amal, dia nak buat kita riak. Riak pun tak boleh, cakap yang tak riak pun tak apalah, asalkan kurang sikit pahala kau. 70 ekstra pahala dengan satu pahala kan jauh beza. Jadi dia punya duty 20 tahun dia tunggu. Kita agaknya tak sampai 20 tahun agaknya. 20 minit dah cerita orang. Apa khabar kau? Baru lepas duha. Amboi. Pukul 4 pagi kejutkan orang bangun. Salam tahajud. Umpamanya, ya Allah. Baguslah kalau awak bangun. Tapi jangan zahirkan orang yang awak bangun malam. Jangan zahirkan orang awak ada sembahyang duha. Walau apa sekalipun. Jangan zahirkan orang. Jangan zahirkan orang. Berlindung ya. Berlindung ya. Tadi kita baru ada kawan hantar pesanan. Habib Omar bin Hafiz bilang, kita jangan cari-cari aib orang. Kalau Allah Ta'ala bukakan aib kita pada diri kita, kita akan menangis meraung kerana malunya kita begini banyak, aib kita begini banyak. Kalau Tuhan bukakan satu aja depan orang, macam mana? Allah, malunya, malu. Jangan nak cari-cari aib orang. Ya, mudah-mudahanlah kita jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang taat padanya. Kita baca kitab Idah sampai kepada muka surat 95 ya. Sampai pada hubungan dengan hal ini. Baik. Kita masih bincang dengan tentang ibadah ya. Kita masih bincang tentang ibadah. Tentang orang ibadah ya. Buat ibadah walau kecil sekalipun. Dicontohkan pada minggu lepas kita dah baca, seorang perempuan tak baik daripada Bani Israel. Dia cedok air dengan kasutnya, beri anjing minum. Lantaran dia masuk syurga. Lantaran itu dia masuk syurga ya. Kalau tentang orang buat maksiat, kita jangan mengecehkan, jangan hinakan ya. Kalau orang buat maksiat, kita ketawakan dia, kita hinakan dia, Allah pastikan kita akan buat itu maksiat sebelum kita mati. Allah akan pastikan kita buat, kita mati. Habib Omar sebutkan ya, kalau kau nampak orang buat maksiat, kau jangan ketawakan dia, jangan ngecehkan dia. Kerana Allah lebih hampir dengan orang yang melakukan maksiat. Allah lebih hampir dengan hamba yang melakukan maksiat berbanding dengan hamba yang takabur. Orang tu buat maksiat, judi ke, arak ke, zina ke sekalipun, kau hinakan dia, kau cehkan dia, kau takabur tau, seolah-olah kau merasa kau lebih baik daripadanya, seolah-olah kau lebih suci daripadanya, kau takabur. Habib Omar mengatakan, jangan, kalau kau nampak orang ahli maksiat, kau jangan ketawakan dia, kau jangan cehkan dia. Kerana apa? Allah lebih hampir dengan orang yang ahli maksiat daripada orang yang takabur. Orang takabur tu sifat iblis ya, na'udzubillahi min dzalik. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan sujud pada Adam, takbur dia, terus jadi di kalangan orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik ya. Begitu. Semogalah kita dapat senantiasa sedar diri kita ni hamba Allah. Istilahnya orang macam mana tu hal dia lah. Kalau dia ada buat maksiat, kau nampak, kau tegur, kau tegur. Kau nasihat, kau nasihat ya. Tapi nak mengecehkan, nak bandingkan dengan kita, jauh sekali. Kita jaga hal kita, nak minta ampun Allah Ta'ala senantiasa. Minta ampun Allah Ta'ala senantiasa. Dosa kita bukannya sikit, bahkan dosa kita banyak sekali ya. Sehubungan dengan hal ini, orang-orang yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Jalla Jalaluh mengetahui berbagai rahsia-rahsia halus. Orang yang memelihara diri daripada dosa-dosa ya, orang dalam kedudukan yang tinggi, dia tahu rahsia-rahsia Allah Ta'ala yang halus-halus. Yang sebelum ini kita ada baca sekali ya, disebutkan ucapan ya ashabad dunubil khafiyah ihzarul uqubatal khafiyah. Wahai orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang halus, dosa-dosa yang tersembunyi, hati-hati terhadap seksa yang tersembunyi. Seksanya pun tak sembunyi. Kau buat maksiat sembunyi-sembunyi, Allah seksa kau dengan sembunyi. Allah istidraj kau. Kau seksa, kau buat maksiat, orang tak nampak, kau sendiri tahu. Lepas tu kau rasa okey, macam tak ada apa-apa je, macam masih okey, tak okey. Kenapa? Kau buat maksiat secara sembunyi, orang tak tahu. Okeylah, baguslah, alhamdulillah. Tuhan tahu. Maka kerana kau buat maksiat, orang tak tahu, kau buat maksiat secara sembunyi, Allah Ta'ala siksa kau pun secara sembunyi. Allah Ta'ala tak rentap kau daripada jadi ahli masjid. Allah Ta'ala tak letakkan kau besok terus rumah kau rosak. Makin kaya ada lagi. Makin dari masjid, baik-baik jadi Bilal, jadi imam lagi ada, lagi naik pangkat lagi ada. Tapi semua tu bukan nikmat. Itu semua istidraj.
Itu semua istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah siksa yang tersembunyi. Itulah siksa rahsia yang tersembunyi, ya. Dia tak tahu, dia rasa dia dah buat maksiat, esok takut-takut. Masih okey lagi. Masih okey lagi. Tak ada orang tahu pun. Agaknya Tuhan tak ambil kira lah. Tak apalah, agaknya lah. Pasal pahala aku pun banyak. Agaknya begitu, ya. Dia tak tahu. Makin naik pangkat lagi. Dapat naik pangkat. Dari Bilal jadi imam umpamanya lah. Jadi imam nak jadi khatib umpamanya. Umpamanya, ya. Apa, niaganya makin bagus. Sawitnya makin subur. Rumah makin besar umpamanya lah. Alhamdulillah, Tuhan tu pemurah. Walau dengan hamba macam aku pun, banyak dosa pun, dia masih beri juga, ya. Pemurah Tuhan ni. Dia sangka itu bukan siksa. Dia tak tahu itu siksa. Itu adalah siksa dan azab yang tersembunyi. Iaitu apa? Dia beri nikmat, istilahnya dilulu. Dilulu, orang Jawa bilang dilulu, ya. Ditalakannya dia. Dan dia rasa dia dalam okey. Mau tak tahu, mau tak mau, kau dalam okey ke dalam tak okey, kau tobat. Orang kau tengah gini, cuba kau tobat. Kau real buat maksiat, kemudian kau real tobat, kau tinggalkan kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, ampunkan dosaku. Aku tinggalkan maksiat selama-lamanya, jangan kembali lagi. Nanti baru start ujiannya datang. Yang kemarin, duit kau banyak, tahu-tahu kok merosot. Sekarang makin aku tobat kok merosot. Makin dulu orang tak kacau aku, kok sekarang makin orang kacau aku. Dulu aku naik pangkat, sekarang kok makin turun pangkat. Kenapa ni? Pasal kau dah menzahirkan kau punya aib, kau dah menzahirkan kau punya maksiat. Sekarang Tuhan zahirkan. Berat mana sebetulnya? Yang dulu ke yang sekarang? Yang dulu lagi berat tau. Yang dulu lagi berat dan tambahan kau tak perasan. Yang sekarang ni kau rasa berat, sebetulnya itu keringanan daripada Allah Ta'ala. Keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang actual yang patut kau terima. Yang itu dulu pun, itu dulu kau terima tak selayaknya. Nikmat yang kau terima dulu itu bukan nikmat sebetulnya. Itu istidraj dari Tuhan. Dan sekarang ni ujian ni, ini bagus sebetulnya. Kerana ini yang betul-betul membuat kau tersedar dan tersintak. Dan betul-betul nak meneruskan taubat kau pada Allah Ta'ala. Sehubungan dengan hal ini, orang-orang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Ta'ala. Allah Jalla Jalaluh mengetahui berbagai rahsia-rahsia halus. Orang yang mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah Ta'ala. Kenapa dia mempunyai kedudukan, nak tahu kedudukan di sisi Allah Ta'ala? Bagaimana kedudukan Allah Ta'ala di sisi kita? Kau pergi pasar, ingat Allah Ta'ala tak? Kau dalam kebun, ingat Allah Ta'ala tak? Kau makan, ingat Allah Ta'ala tak? Kau tengah gembira, ingat Allah Ta'ala tak? Kau tengah duka, ingat Allah Ta'ala tak? Kalau kau tak ingat Allah Ta'ala, bermakna kau tak ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kalau senantiasa besar kecil perkara kau yang keseru Allah Ta'ala, yang kau sandar Allah Ta'ala, bahkan kau muliakan Allah Ta'ala sehingga kau rasa malu nak minta kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Kau serah kepada Allah Ta'ala saja semata-mata. Apa yang kau nak dapat, dapatlah. Tak dapat, tak dapatlah. Kadang-kadang tak nak menyuarakan pun langsung. Semuanya kerana Allah Ta'ala. Kedudukan khas, kau meletakkan Allah khas dalam dirimu. Kau ada kedudukan khas di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri dia rahsia macam-macam. Dia macam-macam dia boleh dapat tahu rahsia. Terutama sekali Allah Ta'ala bukakan rahsia apa? Rahsia aib dalam diri dia. Dia nampak jelek dia nampak jahat dia nampak tipu daya dia nampak terpedaya dia nampak kekurangan dia nampak kepalsuan diri dia, rahsia-rahsia. Kemudian rahsia-rahsia macam-macam lagi dia nampak. Rahsia apabila dia baca Quran, dia dapat macam-macam pahaman. Apabila dia tengok hal ehwal perkara-perkara berlaku, dia dapat macam-macam pahaman. Nanti orang yang tak faham bilang dia ni tak betul. Allah walhal dia lebih daripada betul, ya. Berbagai rahsia itu mereka manfaatkan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Misalnya sewaktu ingin memperoleh kesembuhan bagi orang yang sakit di antara mereka. Namun cara mereka sangat pelik. Tidak setiap orang mengetahuinya. Kadang-kadang dia ada rahsia di sisi Allah Ta'ala. Rahsia doa kabul. Rahsia orang kalau sakit ke apa, tanpa orang tahu, dia punya cara lain. Kalau kawan dia sakit ke apa, dia tak nak doakan sembuh kadang-kadang. Dia minta doakan, ya Allah, Alhamdulillah, aku syukur, ya Allah kau beri kawan aku sakit. Mudah-mudahan dengan dia sakit terhapus dosa dia, naik darjat dia sisimu, ya Allah. Kau nampak kawan dia susah ke apa? Alhamdulillah, kawan aku dalam pilihan Allah, dalam ujian Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya Allah, biar dia sabar, biar dia tabah. Cara dia lain. Cara lain. Kalau kau nak ringankan dia pun, ringankan sikit yang boleh dia tertanggung, ya Allah. Tapi jangan lenyapkan terus, ya Allah, derita dia. Allah, cara dia lain. Cara dia lain begitu. Cara dia lain begitu, tak macam cara kita. Dia tahu rahsia-rahsia di sebaliknya. Dia tahu rahsia kita dapat nikmat apa sebaliknya. Dia tahu rahsia kalau kita dapat susah apa sebaliknya, ya. Dia punya cara tak macam cara kita, ya. Sangat pelik.
Salah satu rahsia yang telah dicuba oleh kaum arifin untuk menghadapi datangnya bencana, berbagai peristiwa menakutkan dan penyakit adalah dengan memperbanyak sedekah kepada kaum du'afa. Caranya nak tahu ada bala, nak tahu ada kepayahan, nak tahu ada serangan, nak tahu apa, sedekah. Kalau kita makin kumpul duit makin kumpul barang banyak, kita nak stok pasal nak ada kecoh, nak ada apa semua, mereka makin sedekah. Makin selamat lagi. Itu cara mereka. Cara mereka. Itu cara mereka nak tahu ada kepayahan, nak tahu apa, sedekah. Seperti cara mereka. Kita bilang bulan Safar, orang bilang ada hadis Nabi, daif hadisnya lah. Bahawasanya setahun ada satu hari yang Allah Ta'ala jadikan itu hari turun bala. Tidak bejana buka, tidak apa yang terdedah, kecuali semua masuk bala dalamnya. Ya. Ada hadis mengatakan bulan Safar. Sebab itu orang takut nak macam-macam bulan Safar. Ada hadis yang terlebih lemah lagi mengatakan bahawasanya hari itulah hari Rabu penghabisan bulan Safar. Sebab itu dulu kita ada mandi Safar, tolak bala apa semua itu ya. Itu amalan sebetulnya ada ya, tapi cara kita salah. Sebab itu ulama basmi ya. Maka cara mereka tahu ada bala lagi, mereka kenapa tahu? Bukan makin duduk dalam rumah tutup tingkap selubung. Makin mereka keluar. Kenapa? Bala ada, rahmat lebih banyak lagi. Betul tak? Rahmat Allah Ta'ala mendahului akan murka Allah Ta'ala. Maka mereka keluar, kunjung silaturahmi, kunjung saudara mara, beri masak kuih kalau orang tadi, masak kuih kasih orang, panggil orang jamuan datang makan. Kalau di sekolah-sekolah ada konsert, zahirkan gembira. Kalau kita gembira, kita syukur nikmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nikmat lagi, bala jadi ke tepi. Begitu mereka mencara. Kalau ada bala, mereka undang rahmat, mereka undang anugerah, mereka undang gandaan dengan bersyukur, dengan beribadat. Itu cara mereka tau. Cara mereka kalau ada kemungkinan bala, maka tolak bala dengan rahmat, tolak bala dengan cari rahmat, tolak bala dengan cari kenikmatan. Cara mereka. Orang-orang arif billah punya cara-cara ya, punya cara. Kalau apa dia nak begitu ya. Apa dia nak semua itu. Seperti kita bilanglah, cara mereka tu macam-macam pelik. Dia tak ada nak direct sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara mereka, kalau ada orang kacau dia ke apa semua, dia tak tahu nak bikin apa sangat, dia fatihahkan bapa orang ni banyak-banyak. Especially kalau dah meninggal dunia. Kalau dia boleh pergi kubur, dia pergi kuburnya, dia fatihahkan, dia bacakan Yasin, kalau kadang dia boleh khatamkan Quran. Bapa orang yang musuh dia tu. Kenapa? Aku haraplah aku buat baik dengan bapa dia, nanti Tuhan buat anak dia buat baik dengan aku. Cara gitu pula cara dia orang. Dia pandai main trik lah. Dia pandai main trik, dia pandai cari jalan lain. Itu yang Allah Ta'ala bilang, wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan mereka jalan keluar. Jalan keluar mereka kita tak terfikir-fikir begitu. Orang kacau kita pergi kubur bapak dia, mendoakan dia. Itu cara, di antara cara orang-orang salihin mereka punya perlakuan. Kita ikut saja cara mereka. Kita ikut saja cara mereka. Itu cara mereka. Itu cara mereka ya. Cara mereka punya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mereka kalau nak berteman pergi mana? Pergi kubur. Imam Bahlul kalau duduk tempat permainannya di mana? Di kubur. Sampai Imam Sayyid As-Sakati, Imam Bahlul kau kat sini, aku suka berteman dengan orang sini, tak ada satu pun umpat aku. Betul tak? Tak ada satu pun umpat aku. Kalau aku balik, tak ada satu pun umpat aku. Allah, pandai dia nak cari teman. Teman yang cari umpat kat mana? Cari kubur. Pelik tak cara mereka? Sebab dia tahu rahsianya. Dia tahu rahsia-rahsianya. Dia tahu rahsia-rahsianya ya. Maka dia orang ni tahu apa tahu? Dia kalau nampak pintu, dia tak terus nak dodok itu pintu. Buka, umpil. Dia cari kuncinya aje. Kuncinya kecil aja. Dia cari mana kunci. Dan biasa orang taruh kunci di mana. Jumpa kunci senang tak buka pintu? Tak. Semuanya kat dalam dah terbentang untuk dia. Dia tak buka pintu, dia cari kunci. Tu dorang tahu kunci. Kunci tu rahsia-rahsia Allah. Kunci tu rahsia-rahsia Allah. Lepas tu pelik tau, mereka punya cara pelik ya. Kalau kita kan ada masalah, kita pandang tu masalah kan. Mereka kadang-kadang itu masalah dia sudah tolak tepi. Kau pandang lain. Dalam kita konsentrasi ni, Allah Ta'ala settlekan masalah kita. Allah, mereka punya cara. Orang-orang arif billah, itu namanya arif billah. Dia tahu taktik-taktik Allah. Maka dia dapat rahsia daripada Allah Ta'ala. Siapa yang beri mereka? Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa pada mereka yang beria benar terhadap kami, kami bukakan mereka jalan kami. Jalan kami itulah apa? Cara kami, rahsia kami, segala sir-sir kami, segala apa-apa perkara yang tak diketahui, mereka boleh ketahui orang-orang begini ya. Tentang mereka bantu orang du'afa ya. Dalam kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi ada tukil kalam salah seorang salih mengatakan, kalaulah orang tahu bahawasanya
pertolongan Allah akan datang banyak menerusi orang-orang du'afa. Orang du'afa ni orang-orang daif. Orang daif kau bantu dia, pertolongan Allah pada kau banyak. Kalaulah orang ramai tahu bahawasanya pertolongan Allah Ta'ala itu kau boleh peroleh banyak menerusi orang du'afa, orang akan berebut-rebut nak tolong orang-orang du'afa. Orang tengok orang du'afa, orang makin nak tendang. Orang tengok orang du'afa makin nak jentik. Alah, leceh menyusahkan aku saja. Tak payah, sudahlah. Allah diremehkan. Kau tak tahu orang tu lemah. Kalau orang tahu, kau dapat macam-macam fadilat, macam-macam keberuntungan lantaran kau tolong orang-orang daif, orang akan berebut-rebut nak bantu orang daif. Tengok caranya, dia tengok di sini. Orang-orang ini memperbanyak sedekah kepada du'afa. Nanti maksud dia sampai. Sedekah. Maksud dia sampai. Khususnya bila tuan-tuan sekalian masa PKP sekarang ni. Sekarang pun dah banyak boleh meniaga, boleh apalah. Tengah sempit-sempit PKP, tengah sempit-sempit ketika itu buka kita punya peti. Bagi wang sana sini, bagi makan, bagi apa semua. Kau tengok nanti. Jangankan kata kurang, melimpah lagi rezeki kau. Sampai habis PKP pun masih ada lagi, lebih banyak lagi. Ya. Begitu cara. Kau jangan, maaf cakap dia, kita cakap diri kita lah. Jangan jadi bodoh sangat lah ya. Bukan hanya cara kau satu saja. Allah Ta'ala ada macam-macam cara. Allah Ta'ala ada macam-macam cara. Kalau cara kau try and error. Tapi kalau try kan Allah Ta'ala, kau try Allah Ta'ala punya cara, pasti ya berjaya dibawakannya. Baik ya. Begitu pula ketika mereka jatuh ke tangan orang-orang zalim. Namun sebelum mengeluarkan sedekah, mereka mempertimbangkannya lebih dahulu. Setiap sedekah yang mereka keluarkan disesuaikan dengan besar kecilnya bencana yang terjadi. Besar bencana makin besar sedekah. Begitulah kalau mereka dikacau oleh orang zalim, mereka bikin apa? Sedekah. Terangkat balanya. Try tuan-tuan ya. Try. Tengah miskin, tengah sempit, ya Allah, duit aku sempit, PKP. Kasih orang makan, nanti lampang kau punya rezeki. Tengah sempit, ya Allah, macam mana begini, apa semua. Beri sedekah, cari orang susah, bantu. Aku tengah susah, cari orang susah, tak apa. Engkau yang susah, sanggup nak bantu susah. Allah lebih kaya, lebih sombong terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala lebih tinggi daripada hamba-hambanya. Kau boleh bantu orang yang susah, sedangkan kau susah, maka Allah Ta'ala bantu kau yang susah. Ya. Begitu, kita jangan ingat cara kita saja, ingat cara kita ya. Salah satu caranya kalau kita nakkan apa-apa ialah puji Allah banyak-banyak. Hujan lebat, air parit dah tinggi, kita takut apa? Takut banjir ya. Nak bikin apa? Subhanallah, puji tengok saja. Allah Maha bijaksana, Engkau ya Allah, Maha mulia Engkau ya Allah, Maha perkasa Engkau ya Allah, Maha besar Engkau ya Allah, pandai sungguh Kau mengatur alam semesta ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu dengan sebanyak-banyak puji bagimu ya Allah. Dah. Itu saja. Begitu ya. Anak sakit, berobat juga. Mohon doa, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Aku mohon ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau Maha agung, Kau Maha perkasa, Kau Maha mulia. Jadikan aku hamba yang taat, anak aku hamba yang taat. Mintanya begitu. Nanti boleh dapat. Pakai rahsia lah. Cari kuncinya ya. Cari kuncinya ya. Rahsia lagi. Kalau orang kacau kita, jangan kita terus tengok nampak salah dia. Kalau orang kacau kita, kau tengok salah dirimu. Kalau kau tak salah, takkan orang kacau kau. Allah izin orang kacau kau pasal kau salah. Itu peringatan bagi dirimu. Orang kacau kita, orang ganggu kita, insaf, astagfirullah, memang layak. Kalau untuk macam aku, layak lebih besar lagi patutnya. Begitu ya, tu cara-cara kunci-kunci lapang dada, kunci-kunci pencapai matlamat, kunci-kunci nak capai hajat, kunci-kunci nak berlindung daripada segala gangguan. Begitu ya, cara-cara orang saleh, mereka dapat rahsia daripada Allah Ta'ala. Siapa yang ajar mereka? Allah ajarkan mereka. Allah ajarkan mereka sehingga mereka dapat tahu ini semua. Macam mana Allah ajarkan mereka? Sebab mereka selalu give info to Allah. Allah Maha mengetahui, tapi mereka suka mengeluh kepada Allah Ta'ala dan mengadu pada Allah Ta'ala. Nampak orang itu, ya Allah, hamba-Mu ya Allah, beri dia makan ya Allah. Nampak apa ya Allah, aku tak berkenan ini ya Allah, ini rumah tokong, ini rumah ibadat kafir ya Allah, kau tutup ya Allah, kau binasakan ya Allah. Semua dia feedback dengan Allah, dia feedback dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala feedbacklah dengan dia. Ada pada dia feedback dengan Allah Ta'ala benda-benda keduniaan, benda-benda yang remeh pada dunia. Bagi Allah Ta'ala ada benda-benda ketinggian, benda-benda kerahsiaan. Maka Allah Ta'ala juga imbal balik. Itu cara mereka dibicara oleh Allah Ta'ala. Mereka dibicara oleh Allah Ta'ala. Sebab mereka punya cakap dengan Allah Ta'ala, feedback Allah Ta'ala tak macam kita. Maka mereka di feedback oleh Allah Ta'ala pun tak macam kita. Ini orang-orang salih. Ya Allahumma ya Allah.
Allah ada orang-orang begini ya Allah. Kita baca cerita gini macam nak jatuh air mata kita. Betapa kita kepingin nak menjamah sedikit macam mereka ni, jadilah ya. Nak menjamah sikit, kita baca cerita mereka, tahu hal ehwal mereka, nak kepingin nak rasa macam mana agaknya kayak begini ya. Macam mana agaknya ya Allah, macam mana hati mereka begitu murni sekali terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga Allah Taala begitu kasih sayang kepada mereka. Sama-sama tau. Tinggal sama dengan kita, makan sama dengan kita, belajar dengan kita sama, sembahyang dengan kita sama. Apa pasal dia dapat lebih lagi istimewa daripada kita? Pasal dia punya istimewa kalau Allah Ta'ala lebih daripada kita. Sebab itu dia dapat lebih istimewa. Ya. Amal yang mereka kerjakan untuk persoalan ringan tidak sama dengan amal yang mereka kerjakan untuk mengatasi persoalan yang berat. Untuk sesuatu yang besar, mereka mengorbankan sesuatu yang besar pula. Seseorang yang mengetahui rahsia-rahsia yang berarti telah memperoleh salah satu ilmu daripada kaum-kaum khusus. Kalau perkaranya besar, mereka buat benda besar. Mereka perkara kecil, mereka buat perkara kecil. Contoh. Perkara besar. Anak sakit nak operasi. Hujan tengah ribut. Lain kali, pulaknya ada satu masalah, iaitu apa? Taksi lambat datang. Kan masalah juga. Grab lambat datang. Agak-agaknya yang tengah anak sakit masuk hospital nak operasi itu semua, dia derma berapa? 1,000 ke 10 ringgit. Dan ketika taksi Grab lambat datang, dia nak pergi meeting ni, kereta dia pula rosak. Macam mana ni? Dia derma 100 ringgit ke dia derma 10 ringgit? Agak-agaknya bil angkes. Makin besar dia punya perkara, makin kecil dia punya derma. Dia derma juga makin kecil. Kenapa? Yang aku bergantung dengan kemurahan Allah Ta'ala, bukan kemurahan aku. Jadi jangan aku rasa aku boleh beli anugerah Allah dengan pemberian aku. Aku beri semata-mata, tapi mereka besarkan apa yang maksud di sini? Yang mereka besarkan ikhlasnya. Dia perkara besar, besarlah sumbangan mereka. Besarlah tindakan mereka. Kecil perkara, kecil lah. Bukan kecilkan ikhlas mereka ya. Tetapi dia kalau anak sakit begitu payah nak operasi, dia boleh sedekah 100, dia hanya sedekah 10 ringgit saja. Takkah itu bermakna dia membesarkan sangat pengharapan pada Allah Ta'ala? Dia membesarkan pengharapan kepada Allah Ta'ala, bukan pasal duit aku banyak, anak aku mesti sembuh. Tidak. Tidak. Ya. Kadang-kadang teksi lambat datang. Sekali datang aja teksi. Kalau nasib baik lu cepat datang. Saya pun dah lambat ni. Tak apa. Keep the change. Kasih duit 100. Alamak. Begitu perkaranya. Begitu perkara mereka. Kenapa? Kecil sisi aku. Tapi Allah Ta'ala punya bantuan ini besar. Kalau takdir kereta ni pun nak rosak ke, nak accident tengah jalan pun boleh juga tak? Boleh. Mereka suka pandang yang terbalik-terbalik. Mereka mencari terbalik-terbalik ya. Jadi jangan kita sangkakan kita boleh bayar Allah dengan duit kita ya. Begitu cara mereka ya. Mereka besarkan, mereka baik-baik anak tengah sakit nak duit 100, tak apa ya Allah, aku nak derma 10 saja. Kenapa? Kan duit banyak dapat pahala, betul, tapi aku tak nak derma aku kerana nakkan something. Aku derma 10 kerana aku nak tolak balak, tetapi aku besarkan pengharapanku padamu. Besarkan pengharapanku padamu. Ya Allah, bahkan kau boleh sembuhkan, kau boleh luluskan operasi ni walau aku tak sedekah 1 sen pun ya Allah. Kau maha kaya ya Allah. Kau maha kaya Allah. Begitu ya. Tapi kita janganlah gitu, saya nak kasih 100 saja. Tak, aku tak jadi kasih sedekah 20 ringgit. Pasal apa? Aku besarkan pengharapan tu. Kau besarkan poket kau. Itu kalau kita lah. Itu kalau kita. Tapi kalau mereka lain ya. Pelik tak mereka ya? Dapat hal, dapat kesusahan apa bikin? Bukan cari doktor pakar paling bagus. Sedekah. Sedekah banyak ke sedikit? Bergantung. Perkara besar, sedekah besar. Perkara kecil, sedekah kecil. Bukan kecil, besar jumlahnya. Kadang memang besar jumlahnya pun. Kadang-kadang kecil jumlahnya tapi besar pengharapannya. Itu mereka. Dia tengok kunci apa dia nak pakai. Kunci kecil ke kunci besar. Kadang rupanya petinya besar, kuncinya kecil. Tapi itu yang boleh buka kunci besar. Peti besar. Begitu mereka ya. Kok boleh gitu? Itu namanya arif billah, dapat ilmu khusus daripada Allah Ta'ala. Itu namanya mereka arif billah. Mereka Allah Ta'ala kenalkan dengan taktik-taktik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. That's why they don't mind whatever they get, whatever, as long aku dengan Allah Ta'ala ada close relationship, sudahlah. Allah give me many things. You don't give me, never mind lah. God give me many things. Itu cara mereka. Itu cara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. God protect them. God secure them. God provide them. God fulfill them. Semuanya begitu ya.
Pelik ya orang-orang salihin ini ni. Pelik, mereka pelik, memang pelik. Ya Allah, ampunkan dosa kita ya Allah, ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah, ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah, ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mereka dengan ketinggiannya, dengan dibuka rahsianya, kita dengan berkicah dengan dosa kita hari-hari, dengan berkicah dengan dosa kita, dengan busuk dengan dosa kita, bermandi dosa hari-hari, berkubang dengan maksiat hari-hari. Allah, Allah, ni orang ada yang sampai darjat gini. Kita asyik dengan dosa kita, main dengan nafsu kita saja. Allah, malu ya, malu sekali ya. Firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kau takwa kepada Allah, Allah sendiri akan mengajar kepada kamu. Takwa mereka ni macam mana? Takwa yang Allah Ta'ala sebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah wali-wali Allah Ta'ala, tiada gentar bagi mereka dan tiada mereka tiada gentar bagi mereka dan tiada duka cita bagi mereka. Mereka itulah orang yang beriman dan bertakwa. Takwa yang sampai Allah Ta'ala ajarkan mereka. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kau bertakwa kepada Allah, Allah ajarkan kamu. Allah ajarkan kamu. Takwa kepada Allah, Allah ajarkan kamu. Takwa kepada Allah, Allah ajarkan kamu. Dan sama ada dengan buku, sama ada tak dengan buku. Sama ada dengan berguru, sama ada tak dengan berguru. Ya, Allah ajarkan dia macam-macam, macam-macam. Tapi orang-orang gini kadang-kadang bodoh tau. Pasal Allah ajarkan dia benda istimewa. Benda-benda remeh Allah Ta'ala tak ajarkan dia. Lepas tu Sayyidina Ali bilang, banyak orang-orang gini, banyak orang-orang ahli jannah semua orang-orang bodoh. Betul. Kau suruh bikin benda dunia, semua tak tahu, anak tak tahu, anak tak tahu. Pegang screwdriver pun kadang-kadang tak tahu. Allah, apa-apa pun tak tahu. Bikin jemput-jemput pun anak tak tahu semuanya. Banyak tak tahu. Sebab apa? Dia kalau makan pisang, pisang mentah. Allah, kalau makan roti, roti kosong. Itu aja ya. Apa seadanya. Anak tak tahu perkara dunia, banyak anak tak tahu, anak tak tahu. Bodoh, bodoh. Pasal itu benda semua remeh. Allah Ta'ala tak ajarkan dia. Allah ajarkan dia benda-benda yang khusus-khusus saja. Khusus-khusus saja. Sikap terhadap kaum lemah. Sikap terhadap kaum lemah ya. Kaum lemah ni siapa? Sesiapa saja yang perlukan bantuan tu namanya lemah. Siapa saja yang perlukan bantuan itu namanya lemah. Kau bantu yang lemah, kau sendiri lemah. Kau bantu yang lemah, Allah Ta'ala ganjarimu. Allah sendiri yang bantukan kamu. Bantu kaum yang lemah. Paling-paling tidak kalau kau tak bantu, kau janganlah orang dah jatuh, kau timpakan tangga pula atas dia. Orang tu dah tengah down, kau buat sedih dia pula, buat duka cita dia pulanya. Jangan, jangan ya. Bantu kaum yang lemah, paling tidak menceriakan dia. Paling tidak menceriakan dia dengan apa-apa saja, menceriakan dia. Bantu kaum yang lemah. Kau bantu kaum yang lemah, bantuan Allah datang padamu dengan sebanyak-banyaknya ya. Termasuklah intan surullah yansurkum. Kau bantu kepada Allah, Allah bantu kepada kamu. Bantu kepada Allah tu apa? Bantu agama Allah. Bantu agama Allah termasuk mengajar, termasuk kerja-kerja masyarakat, termasuk bantu hamba-hamba Allah Ta'ala yang lemah. Kau bantu dia, Allah bantu kamu. Kau bantu dia, kau bantu kamu. Allah bantu kamu. Ya. Sikap tawaduk orang memiliki kedudukan terhadap orang-orang baik yang lemah. Ya. Sikap tawaduk. Tawaduk yang ada orang tak nak bantu tahu. Tu dia punya pasal. Tak ada kena-mengena. Kenapa dia nak tepur jalan ini? Dia tu dia pasal lah, dia punya suka, tak ada kena-mengena dengan aku. Dia buat nak cari susah sendiri. Pandai-pandailah dia settlekan sudahlah. Allah. Kau tolonglah apa yang kau boleh tolong, kau bantu, kau tolong. Orang yang lemah. Tawaduk tu namanya. Tawaduk. Tawaduk. Macam le awak tak akan susah nanti yaumil mahsyar. Macam le awak tak akan susah nanti dalam kubur. Macam le awak tak akan susah nanti ketika sakaratul maut. Ketika tu awak tak nak bantuan Allah Ta'ala datang, bantu saudaramu, nanti Allah bantu kamu. Bantu saudaramu, nanti Allah bantu kamu. Kamu tak bantu saudaramu, Allah boleh bantulah hamba dia. Tapi kalau Allah tak bantu kamu, siapa nak bantu kamu? Ya, itu orang saleh tu berebut-rebut nak bantu orang-orang yang daif. Berebut-rebut nak bantu orang yang daif. Di antaranya siapa?
Habib Omar ketika dia masih dhaif dulu. Masih kecil, umur 7 tahun, bapaknya diculik oleh komunis. Abang-abangnya tengah tak ada pergi haji dengan maknya. Yang ada tengah kakak-kakaknya saja dengan satu abang masyhur pun, Habib masyhur tak boleh balik tarim. Dia kena tahan dengan komunis, dia kena dari mukalla. Pasal bapak dia hilang, dia minta juga dapat masuk. Tak ada siapa nak jaga dia. Habib Omar masih kecil, begitu ya. Nah, bapak dia alim besar, mufti. Tak ada siapa. Habib-habib yang besar-besar, yang mufti-mufti yang datang turun tangan jaga dia, ambil dia, provide dia dengan ilmu, input dengan dia. Sampai sekarang dia jadi apa tengok. Semua mereka dapat sahamnya. Semua mereka dapat sahamnya. Nak tengok orang yang lemah, mereka rebut-rebut, ambil, nak isikan, nak downloadkan, nak inputkan. Semuanya begitu. Orang ada alim ulama-ulama besar, Habib Muhammad bin Alwi bin Shihab yang menjadi guru futuh dia. Subhanallah. Habib Hasan Syatiri, semua orang-orang besar-besar yang jaga Habib Omar bin Hafiz dikala dia masih kecilnya dia, ya. Misalnya menjenguk miskin yang sakit. Kena tahu tu, miskin yang sakit kau jenguk, paling tidak ceria hati dia, ya. Menghantarkan jenazah orang asing yang fakir. Orang asing, ya, orang asing datang negeri kita, orang Shah Alam ke orang KL datang pindah Batu Pahat, kita jangan kau asyik nak pandang orang ini orang luar. Makin kau raikan, makin kau muliakan. Ambil sikap orang-orang Ansar, ketika orang Muhajirin datang, orang Ansar tu bukan kaya raya tau. Apa yang ada pada dia, dia bagi 2. Hatta kalau ada isteri 3-4, dia undi. Siapa nak aku lepaskan, kasih kesian kawan aku tu tak ada bini. Isteri dia semua tak nak. Tak apa, kesian. Sampai isteri lepaskan, berikan kawan dia. Sampai begitu mereka. Ya, sampai begitu mereka. Apa ada bagi 2, apa ada bagi 2. Begitu punya rapat dengan jiran-jirannya orang-orang Muhajirin. Bantu orang-orang yang datang. Kita kalau orang datang, kita pandang asing, pandang lain aja. Awak orang luar. Asyik-asyik orang luar. Awak banyak punya dalam. Allah Ta'ala orang asing, sebab orang asing tak ada saudara mara dia, tak biasa dengan cuaca kita, tak biasa dengan nyamuk kita pun, tak biasa dengan kampung kita pun. Dia suka nak datang tempat kita, kita raikan dia lah, kita bantu dia apa yang dapat. Apa saja yang kita boleh bantu dia, yang memudahkan urusan dia, kita bantu. Pahalanya besar. Ini di samping dari Allah, ini keluar daripada mulut Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dalam kitab Idah ini. Jangan kau tak percaya, bantu orang-orang asing, ada dapat pahalanya sangat-sangat besar. Bantu orang-orang asing, entah dari Kedah, entah dari Melaka, entah dari mana pun, kita bantukan dia. Apa yang kita boleh terbantu, kita bantukan dia, ya, bantukan dia. Orang asing Afrika, kita kat Tarim, ya, subhanallah, kita tak rasa macam orang asing tau. Kita baru pindah saja, jiran sana datang, jiran sini datang. Sekarang dah banyak sangat orang luar lah. Kalau dulu masih belum ramai sangat orang luar, kalau isteri tu bersalin, sampai habis hari, tak masak tak apa. Cuci baju apa semua jiran yang cucikan. Suami tengah, korang kau pergi sekolah, kau pergi keluar, nanti suami jiran-jiran, waktu ini kau tak boleh ada kat rumah. Isteri-isteri kami nak datang. Isteri jiran sebelah, masakkan lauk, cucikan baju, salinkan lampin baby apa, semua bikin begitu. Semua. 40 hari tak ada bayar, tak ada apa. Bukan senang mereka kasih apa-apalah, dah patut nasi lah, apa lauk-lauk simple, ikan goreng kan begitu saja, ya. Tapi apa, tak payah bikin apa. Makin isteri bersalin makin mudah dekat sana, ya. Kalau kita pindah pindah rumah saja, jiran sana tolong datang, jiran sini bantu datang, Allah, sampai bersih semuanya tu, padahal kita orang asing kan, tak ada rasa apa-apa pun, mereka datang bantu kita betul-betul, tak ada rasa asing, ya, tak ada rasa asing. Apa kemudahan kita semua mereka yang perlukan. Apa lagi kau ada perlu apa? Pakai lori dia, pakai kereta dia, Allah, sampai malu kita kadang-kadang, ya, begitu. Siapa tahu cip mereka siapa? Siapa cip mereka? Habib Omar lah. Kadang malam-malam sejuk-sejuk saya nak pergi kedai roncit kan tutup kalau malam-malam. Jadi kedai ni tutup tengah jalan tak tahu kereta berhenti. Abu Zaki, lain nak pergi mana? Ayo naik kereta. Allah, kereta aku tengok dah penuh, suruh naik kereta. Kalau kita naik kereta tu, anak dia kena turun jalan kaki tau. Tak apa Habib, dekat Habib, aku jalan saja Habib. Labas Habib, labas. Amshi bas gerib Habib, gerib. Betul. Ni sejuk ni cuaca. Jalan seorang pulaknya. Nak pergi mana dah? Naik kereta. Habib Omar sampai begitu, ya. Aku kereta penuh. Bahan kalau aku naik, anak dia kena turun tu tau. Anak dia suruh jalan.
Tak begitu. Kalau ponaan dia pula Abdul Rahman bin Ali Masyhur. Kita jalan kaki, tak ada minyak tengah perang-perang, satu liter punya minyak, tak tahu duit Singapura berapa puluh ringgit lah punya harga. Punya mahal, dan kita tak boleh ambil duit. ATM semua tak ada elektrik. Kedai-kedai pun kosong, makan cuma telur dengan nasi, sayur-sayur bayam, tempatan yang ada dengan cili, itu simple aja lah, apa-apa yang ada begitu ya. Pergi sekolah jalan kaki, subuh pukul 4, dari rumah saya nak pergi sekolah 25 minit, 3.30 dah keluar rumah. Gelap-gelap jalan sampai kaki kita bengkak-bengkak sakit. Nanti lepas kuliah subuh, kuliah duha sekali baru balik. Puasa-puasa jalan kaki. Nanti Abdul Rahman, kau nak jalan kaki sudah, tunggu sekejap. Dia hantar anak di sekolah, dia ambil anak-anak dia nak pergi sekolah, hantar kita sekali. Allah punya kita orang luar. Begitu dia treat us. Begitu sekali ya. Begitu sekali dia hantarkan kita. Dia ulama-ulama besar tau. Ulama besar punya anak-anak mufti punya tu semua label tu semua tu dianya sendiri pun label mufti. Anak-anak mufti terim. Hantar kita balik rumah. Allah, sampai malu kita, segan kita. Mereka punya akhlak. Kita orang luar tak rasa canggung sekali ya. Kalau ada kematian, Masya Allah, sampai beres. Kalau ada kematian, orang Singapura meninggal ke orang Malaysia meninggal, nanti saya orang tuanya. Nanti panggil ronding. Si suami yang mati ke keluarganya dah tengah kesedihan, dia rai tamu datang, nanti ajak rondingnya kita orang tua lah. Abu Zaki nak ke bumi pagi ke nak ke bumi petang? Diorang ke bumi 2 kali, lepas subuh sama lepas asar. Apa yang patut? Apa rasa engkau? Pagi pun boleh lah. Pagi pun boleh, jadi tak kalang kabut. Kalau petang asar ni kalang kabut, meninggal lepas zuhur. Ya. Baik. Kafan nak pakai kafan apa? Kafan khairat ke? Kafan sedekah ke? Ataupun suami dia nak bayar beli kafan? Okey, boleh. Nak tanam kat lot mana? Dia meninggal bangsa dia sekian Al-Kaf, suami dia Al-Habsyi, nak tanam kat lot mana? Kau setuju tak kat sini? Padahal memang diorang dah tetap sama sister, tapi tanya kita, ronding sama kita, aku setuju yang mana yang patut. Okey, kita gitu. Kemudian sama, tak kita tahu beres saja. Cukup dengan tahlil, bukan tahlil, khataman. Tak tahu berapa puluh kali khatam kalau orang satu kali mati tu. Sampai khatam 3 hari atas kubur ya. Khatam 3 hari atas kubur ya. Allah, sana orang tarim. Cukup lengkap. Saya kepingin mati sana ya, hidup pula datang batu pahat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Begitu ya. Sama kita bilang Allah untungnya yang iring jenazahnya tak ada kurang pun. Orang Singapura mati, orang Malaysia mati, 3-4 orang aja. Penuh jalan raya usung mayat. Sama juga penuh jalan usung mayat dia, sama juga yang sembahyangkan jenazah dia. I'lan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan tufiya, begini. Dia punya iklan dekat menara-menara masjid semua disangkan. Orang semua datang, sama. Tak kisah orang tempatan, orang luar, semua begitu. Semua begitu. Kita bilang subhanallah. Betul-betul bumi orang-orang saleh ya. Sebab mereka baca kitab-kitab begini semua, mereka tahu besar fadilatnya. Orang-orang yang asing, orang-orang datang gitu. Ada tanah kubur Zambal tu ada khas untuk orang-orang asing punya. Untuk orang-orang asing di sisi Syekh Abdullah Bashmaileh. Di situ Abu Bakar Bashmaileh punya magam di situ. Orang punya, untuk orang-orang asing punya tanah perkuburan. Mengunjungi orang yang tidak dikenal masyarakat, orang-orang yang khumul, orang tak kenal masyarakat, istilahnya apa? Gelandangan. Gelandangan. Tapi jangan lupa tuan-tuan ya, kalau nak kasih gelandangan makan ke apa, jangan lupa bawa kamera. Ambil gambar. Kalau boleh beras kau tu ada cap, label, nama kau besar-besar sikit biar orang semua boleh tengok. Masuk WhatsApp, masuk dalam Facebook. Saya beri makan gelandangan. Saya makan gelandangan. Pahala kau gelondangan. Allah ya. Baik. Adalah sikap mulia dalam bermuamalah. Subhanallah ya. Ini sikap terhadap kaum-kaum yang lemah. Ambil berat sekali mereka. Ambil berat sekali ya. Diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala mewahyukan kepada umat-umat terdahulu dalam salah satu kitab yang diturunkan. Berjalanlah 1 mil. Jenguklah orang sakit. Berjalanlah 2 mil. Antarkanlah jenazah. Berjalanlah 3 mil. Untuk penuhi undangan. Berjalanlah 4 mil untuk kunjungi saudaramu di jalan Allah. 1 mil, 1 batu, 2 batu. 1 mil, berjalan 1 mil untuk apa? Jenguk orang sakit.
orang sakit sebelah rumah kita pun kita tak ziarah. 1 mil pun jalan, kerana apa? Nak ziarah orang sakit. Perlu. Bermakna itu tanggungjawab untuk ziarah orang sakit. 1 mil keliling kau kena ziarah. Kena cari. Kemudian, jalan 2 mil untuk antarkan jenazah. Kita lagi sekarang tengah PKP susah ya, nak antar jenazah ya. Kadang memang tak boleh SOP-nya ya. Kadang sedih kita nak antar jenazah pun tak boleh. Tambahan kita memang pemalas ya, begitu ya. Memang kita cari can PKP konon. Allah ya. Allah, antar jenazah 2 mil, 2 batu punya keliling, 2 batu dengan kilometer mana besar lagi? Batu lagi panjang 2 kilometer aja pun dah boleh tahan juga jauhnya. 2 batu punya keliling, kalau ada jenazah kena hantar. Berjalan 3 mil untuk penuhi undangan. Alah jauh tak pergi. Undangan apa? Tahlilan. Undangan apa? Tahnik cucu dia. Jalan 3 mil sekalipun. Berjalan 4 mil untuk kunjungi saudaramu di jalan Allah. Pergi ziarah saudara-saudaramu yang di Kelantan. Pergi ziarah saudaramu yang di Kedah. Pergi ziarah saudaramu yang di Terengganu. Pergi ziarah saudaramu yang di Fatani. Pergi jalan susah payah. Kenapa? Jalan Allah. Nanti yaumil akhir kau jalan tau. Berkilometer kau akan jalan nak pergi tempat mahsyar. Dari tempat bangkit nak pergi tempat mahsyar tu jalan kaki. Maka Allah Ta'ala berikan kau kenderaan nanti. Kau payah, kau punya banyak, kau punya jalan di dunia, Allah ringkaskan kau punya jalan di sana. Ya. Baik itu ya. Orang yang sambung silaturahmi, dia bangkit daripada kuburnya saja ya. Belum pergi tempat himpun mahsyar tau. Matahari belum naik sejengkal atas kepala tau. Bangkit daripada kuburnya saja. Wa idza nufikha fi sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Bangkit daripada kuburnya, mereka ditiupkan sur, mereka terus bangkit dengan segera kepada Allah Ta'ala. Bangkit saja dah dia angkat 1 talam hidang. Angkat 1 talam hidang. Dan terus jemput persilakan tuan, pergi ke tempat mahsyar, kenderaan dah tunggu. Pelananya beraneka warna permata indah. Pelananya punya cantik begitu ya. Siapa? Orang yang menjalin silaturahmi. Kerana apa dia susah payah jangan sambung silaturahmi, jauh-jauh pun dia pergi, maka di mahsyar Allah Ta'ala permudahkan, tak payah jauh dia pergi, dapat apa? Dapat kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berikan dia. Baik. Syukur ya pada Allah Ta'ala. Syukur. Alhamdulillah ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami syukur padamu ya Allah, kau berikan buku ni kepada kami, jadi panduan, jadi pembuka mata kami, jadi penyuluh bagi hati kami. Maka kami mohon ya Allah, apa yang kau berikan kami dalam buku ini, jadikanlah ini sifat kami ya Allah. Jadikanlah ini sifat kami ya Allah, berbuat baik sama saudara-saudara kami, tidak kami sombong. Kami bantu saudara-saudara kami yang susah, yang asing dengan rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah kami dapat sifat begini dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami syukur dianugerahkan oleh-Mu kitab ini, dapat ilmu ini ya Allah. Alhamdulillah, nikmat daripadamu ya Allah. Kekalkanlah nikmat ini pada diri kami dan tambahi lagi ya Karim. Jadikanlah kami beramal dan bersikap dan bertingkah laku sebagaimana apa yang telah kami baca ini dengan rahmat-Mu ya Karim. Biarlah ilmu ini bermanfaat bagi kami ya Allah. Diriwayatkan pula bahawa Sulaiman bin Dawud alaihissalam jika memasuki Baitul Maqdis, beliau menghampiri kelompok halakah terdekat yang dihadiri oleh orang-orang du'afa, pengemis dan kaum miskin. Setelah itu beliau duduk bersama mereka dan berkata, orang miskin duduk bersama-sama orang miskin. Ini yang selalu saya sebut dari sini. Jadi Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman masuk Baitul Maqdis, dia cari orang miskin, dia raja tau, dia raja. Haiwan pun di bawah tadbir dia, jin pun di bawah tadbir dia, angin pun di bawah tadbir dia. Jangan kita nak mengada-ngada. Baru ada kuli 10 orang aja punya sombong. Amboi ya. Nabi Sulaiman begitu punya besar kerajaan Allah ya. Kalau masuk Baitul Maqdis jumpa orang miskin, si miskin duduk sama orang miskin. Habib Omar selalu gunakan word ini. Habib Omar selalu gunakan word ini. Si miskin yang enggak ada. Sebab itu ya, orang putih minta maaf lah ya, saya cakap. Tak payah minta maaf lah. Orang putih memang dia bodoh tau. Dia apa-apa suka ikut pandai dia sendiri. Dia cari. Dia tak nak ikut panduan. Sebab memang dia orang yang tak dapat panduan. Dia nak cari the Solomon's Mine. Lombong Nabi Sulaiman. Dia ada istana besar. Dia tahu kerajaan Nabi Sulaiman tu kerajaan besar. Dalam Bible dia ada sebut. Barat ke timur. Sebabnya seantero dunia kerajaan dia. Nabi Sulaiman tak jauh tau. Nabi Sulaiman dengan kita baru lebih kurangnya 2,500 tahun. Nabi Isa dengan kita baru 2021.
Fir'aun dengan kita 3,000 tahun. Zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa lebih lama. Tapi peninggalannya masih ada tak? Ada piramidnya, ada dia punya istananya masih nampak. Kalau kau pandai korek-korek sampai sekarang, emas pun kau masih boleh jumpa lagi. Kan banyak orang jumpa harta khazanah dia kan? Fir'aun. Nabi Sulaiman masih recent lagi. Kok dia tak jumpa istananya? Dia cari tahu, dia cari di sini dia tak jumpa, dia cari di sini. Agak-agak ni istana Nabi Sulaiman, tengok bukan, tiang buruk saja. Agak ini bukan. Kau tak tahu Nabi aku dah bilang, dia kasih khabar. Nabi Sulaiman raja tidak bersemayam di dalam istana. Tidak duduk atas singgasana. Namun, ya, akhlaknya tinggi. Sesama orang miskin tak dipandangnya hina. Bahkan dengan pentadbirannya jadi tenteram segala suasana. Jadi tenteram suasana. Bahkan makan jadi aman damai di sini dan di sana. Itulah dia. Insan yang begitu istimewa di sisi Allah Rabbul Alamin. Tak kisah segala dunia yang fana. Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab itu orang cari singgah sana Sulaiman. Singgah sana mana? Kau tengok di mana dia duduk. Singgah sana, kau cari tempat orang miskin. Itu singgah sana Nabi Sulaiman. Kau nak tahu singgah sana Nabi Sulaiman, kau cari cari kat Baitul Maqdis. Ini agaknya tidak. Ini agaknya tak. Dia susah payah tahu dia kaji. Orang putih ni memanglah, aku sikit kali kalau baca aku dah faham. Nabi Sulaiman tidak dengan kaya raya. Cari makannya pakai apa? Jual periuk. Jual barang-barangan logam. Bapak dia tu boleh buat keris picit, boleh buat apa senjata picit, besi picit semua. Lepas tu ada orang-orang kita boleh bikin keris picit. Sebab ulama warasatul anbiya, ulama pewaris pada Nabi. Ada waris Nabi Musa, tumbuk orang sekali mati. Kiai-kiai kita zaman komunis, dia cekak aja 3-4 komunis tak boleh bergerak. Ikat dengan tali upih. Tali upih jadi dia punya handcuff dia. Allah. Ada setengah kiai-kiai kita, setengah habib-habib kita mewarisi Nabi Sulaiman, boleh terbang. Boleh terbang. Ada yang mewarisi apa? Nabi Isa, boleh ubatkan orang. Boleh ubatkan orang. Ada mewarisi Nabi Daud, boleh buat keris picit. Buat keris picit. Maka ada contohnya Nabi Sulaiman. Ada contohnya dalam Al-Quran Nabi Sulaiman. Dan ulama umat Muhammad mewarisi anbiya Bani Israel. Mewarisi, ya, mewarisi. Nabi Sulaiman makannya jual periuk. Jual periuk, jual barangan logam. Itulah hasil makan anak beranak dia dengan bapa dia Nabi Allah Daud. Nabi Daud bilang King David, gambar patung dia punya besar dengan naik kuda pegang pedang gini. Tak kalah Nabi Daud punya sombong begini. Nombor satu, bikin patung aja dah haram. Tak kalah Nabi Daud pun gayanya begitu. Duduknya dengan orang miskin. Orang miskin, duduknya sama si miskin. Habib Omar selalu sebutkan begini. Habib Alhamdulillah pun cakap juga. Nabi Sulaiman punya cara, orang miskin duduk dengan si miskin. Kita si miskin tak sudi dengan miskin. Allah, tak sedar diri. Tak sedar diri. Si miskin nampak sama-sama tak ada geng orang kaya baru dengan miskin. Macam mana? Adil mengeteh. Cuba ada geng orang besar sikit aja. Ngeteh mana, ngopi mana, ngemilo. Terus minum Milo lah dengan orang kaya. Allah, ya. Allah, begitu, ya. Allah, kata ada orang tak ada geng sama si miskin. Ada geng sikit aja. Tak apa ya, saya jalan dulu ya. Ngada-ngadanya. Allah, malu ya. Diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, hindarilah sikap sombong. Andai kata seluruh makhlukku menemuiku dengan sebiji atom kesombongan, aku pasti akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Meskipun kamu dan Ibrahim, kekasihku, ada di antara mereka. Wahai Musa, apakah engkau ingin aku melupakanmu? Jangan sombong. Kalau semua hamba-hambaku, semua aku tak peduli. Datang dengan sebesar zarah punya sombong, aku masukkan. Semuanya ada sombong sebesar zarah. Kumpulnya sebesar zarah punya sombong. Aku masukkan. Maknanya sikit, kumpul satu zarah punya sombong. Semuanya aku masukkan neraka. Aku tak peduli. Walau dalamnya ada Ibrahim, ada Musa sekalipun. Allah Ta'ala tak peduli sekali kalau ada sombong. Kalau ada sombong, ya. Siapa kita nak sombong, ya? Siapa kita nak sombong? Wahai Musa, apakah engkau ingin aku tidak melupakanmu? Ya, wahai Tuanku, jawab Nabi Musa. Cintalah kaum fakir, miskin dan dekatilah mereka. Kaum fakir, miskin, kalau kau dekati fakir, miskin, orang susah, aku tak akan melupakanmu. Kalau lupakan mereka, aku lupakanmu. Begitu ya. Berilah kabar gembira kepada kaum sadiqin, orang-orang yang siddiq.
Orang-orang benar ya, orang-orang benar, orang yang jujur lillahi ta'ala, kasih mereka berita gembira. Apa saja berita gembira yang boleh menghappykan mereka, melegakan apa kerongsingan mereka. Tuan, ada khabar baik tau. Ya, apa khabarnya? Begini, ya alhamdulillah. Orang-orang benar ni, Allah, padahal orang benar kalau apa dapat berita tak gembira pun mereka terima juga. Dapat berita gembira, jarang mereka dapat berita gembira. Kau kasih gembira kepada orang-orang siddiqin, Allah tak akan lupakan kau. Allah tak lupakan kau di mana? Ketika kau sakaratul maut, Allah tak akan lupakanmu. Ketika kau dalam barzah, marabbuka, kau tak ada amal, Allah tak lupakanmu. Automatik lisanmu boleh jawab. Loh, kok boleh jawab ya? Kok boleh jawab ya? Pasal Allah tak lupakanmu, maka Allah Ta'ala membuat lidahmu jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi. Yaumil hisab, tengah kepanasan, Allah tak lupakanmu. Allah Ta'ala letakkan kamu di bawah arasnya dalam naungan. Allah Ta'ala tak lupakanmu ketika hisab yang mudah. Allah tak lupakanmu ketika mizan, amalanmu semua tak di-reject oleh Allah Ta'ala, berat-berat belaka. Allah Ta'ala tak lupakanmu sembarang sirat, bawahnya bahaya, Allah Ta'ala cepatkan lintasanmu. Allah tak lupakanmu, macam-macam diberikan olehnya kepadamu. Ya, caranya iaitu apa? Cintailah kaum fakir miskin, dekati mereka. Beri khabar gembira kepada orang-orang yang benar, orang-orang saleh. Beri khabar gembira untuk mereka. Give them good news. Jangan nak ditakutkan saja. Dan peringatkanlah orang-orang yang berbuat dosa. Orang buat dosa, ingatkan. Saudara, mari kita kembali ke jalan Allah. Saudara, ya, baik. Betapa indah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kasih sayang. Inni adkhulu fi salati wa ana uridu an utilaha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fiha lima a'lamu min wajdi ummihi alaihi. Sungguhnya sewaktu aku salat aku ingin memanjangkannya, iaitu apa? Memanjangkannya pun tak pernah panjang Nabi, biasa saja. Ingat nak macam biasa tu pun dah kira quite panjang lah juga ya, baca umpama wadduha ke sabih isma rabbikal a'la ke begitu ya. Tapi aku dengar tangis seorang anak, lalu aku mengerjakan yang wajib saja. Wajib saja Nabi buat. Yang wajib saja, yang sunat-sunat Nabi tinggalkan. Kenapa? Sebab aku mengetahui betapa hibah hati yang si ibu terhadap anaknya. Ibu, anak aku nangis. Anak aku nangis. Maka Rasulullah ringkaskan. Jadi dia dapat sayang dua-dua tak? Sayang anaknya pun dapat dukung. Dan Rasulullah ringkaskan sembahyang. Segera dapat sembahyang, dapat habiskan jemaah dan dapat ambil anaknya. Allah. Orang bukan susah apa tahu, setakat susah anak menangis saja Nabi tak rela nak membiarkan orang susah hati walaupun lantaran anaknya menangis. Kalau kita datang bawa masjid bawa anak menangis apa ni, waktu menangis pulaannya, aku panjangkan, aku nak baca wadduha, aku tukar baca ala-ala. Habis saja sembahyang, siapa tadi bawa anak? Ini masjid ni dan kini jangan. Amboi. Kalau kita lah agaknya lah ya, tapi rasanya tak ada ya. Rasulullah macam mana ya? Jangan mengada-ngada lah. Sombong bukan main. Nabi begitu akhlak baik, kita sikit dengan orang-orang yang lemah, asyik nak menekan aja. Allah. Oleh kerana itu hendaknya manusia itu bersikap toleran, iaitu apa? Memahami ya. Bersikap memaklumi. Maklum, orang buat gini maklum. Mudah dan tidak mengikuti hawa nafsunya ya. Bersikap maklum dengan orang semua, mesti kena maklum terhadap kesilapan orang, maklum ya. Baik, keadaan hati insya-Allah akan kita baca pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Taala mudahkan segala urusan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa kuliah Atif.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء، نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى آل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، والآله وصحبه عدد الطش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka ya tuan-tuan sekalian. Kita sekarang nak mulakanlah balik semula kegiatan puasa 3 hari 1 bulan, 13, 14, 15. Siapa yang tak puasa hari ni, besok puasalah. Besok puasa dapat puasa Rabu, Khamis, Jumaat. Dapat fadilatnya 3 hari dalam sebulan ya, 3 hari dalam sebulan. Eloknya hari terang. Kalau tidak hari-hari apa pun boleh juga. Sekian.